Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan bab 2 iaitu sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Okey, pertamanya kita akan tengok 2.1 iaitu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Okey, sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu ini dapat dibagikan kepada dua iaitu sistem beraja dan juga pemerintahan pusat dan juga wilayah. Yang pertamanya kita akan lihat berkaitan kerajaan Funan. Okey, sistem rajanya, Raja Funan ni menggunakan pelbagai gelaran seperti kurung benam yang bermaksud Raja Gunung. Kemudian Raja di Raja yang bermaksud Raja Funan ni sebagai Raja Segala Raja dan juga Cakravartin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Okey, dari segi pemerintahan pusat dan wilayah pula, Raja Funan ni dibantu oleh golongan agama dan juga golongan tentera. Funan ni dapat dibagikan kepada 7 buah wilayah. Iaitu setiap ketua wilayah ni terdiri daripada putera-putera raja dan mereka ini digelar sebagai raja kecil. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua iaitu kerajaan Champa. Okey, dari segi sistem rajanya, raja menggunakan gelaran sebagai Raja di Raja. Okey, Raja-Raja Champa ni diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan juga dengan Dewa Siva. Seterusnya dari segi pemerintahan pusat dan wilayah, Raja Champa ini dibantu oleh para pembesar yang bertugas untuk mengutip cukai, menjaga keamanan serta mengukuhkan pertahanan. Okey, di peringkat wilayah, Champa ni dibagikan kepada 5 wilayah iaitu Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kautara dan juga Panduranga. Yang ketiga kita lihat kerajaan Sriwijaya. Okey, Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk sebagai perdana raja ni sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya digelar sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Dari segi pemerintahan pusat dan wilayah pula, Raja dibantu oleh Yuvaraja iaitu putera mahkota, Pratiyuvaraja sebagai Raja Muda dan Raja Kumara. Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan juga penjaga harta kerajaan. Pentadbiran wilayah pula terbagi kepada dua, iaitu yang pertama kedatuan yang ditadbir oleh Datu berketurunan raja dan Pradatuan yang ditadbir oleh Datu bukan berketurunan raja. Sebenarnya yang keempat iaitu kerajaan Angkor. Okey, Raja Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengaitkan raja ni sebagai dewa. Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam sistem pemerintahan ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Dari segi pemerintahan pusat dan wilayah, Raja-Raja Angkor ni dibantu oleh pembesar-pembesar yang bertugas dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Pada peringkat wilayah, Angkor ini dibagikan kepada wilayah, daerah, daerah kecil dan juga kampung. Seterusnya kita akan lihat kerajaan Majapahit. Okey, Raja-Raja Majapahit ini menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara. Okey, dari segi pemerintah pusat dan wilayah pula, Raja ni dibantu oleh Sabta Prabu dan juga para pembesar. Sabta Prabu ni merupakan majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Okey, Majapahit dibagikan kepada 14 wilayah. Dan setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakuan dan kebuyutan iaitu daerah dan daerah kecil serta kampung. Selanjutnya ialah kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ini banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Walaupun begitu, kerajaan Kedah Tua ini mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah iaitu adanya seorang ketua. Ketua ini mengurus berkaitan hal perdagangan dan juga berkaitan keagamaan.
Apabila Kerajaan Kedah Tua ini menjadi sebahagian daripada Kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahannya telah berubah. Kerajaan Kedah Tua ini menjadi sebahagian daripada Perdatuan Kerajaan Sriwijaya. Seterusnya, yang terakhir iaitu Kerajaan Gangganagara. Struktur pemerintahan Kerajaan Gangganagara ini tidak begitu jelas. Kajian juga menunjukkan bahawa Kerajaan Gangganagara ini mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Rajanya bertujuan untuk membangunkan kemajuan berkaitan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan.